Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran berita RTM. Anda bersama saya, Sahih Samsudin, dalam rancangan Bual Konti. Baik, seperti yang anda sedia maklum, hari ini merupakan hari Sabtu 13 Mei 2023 dan pada 16 Mei kita akan menyambut Hari Guru, di mana tema Hari Guru pada tahun ini ialah Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Dan juga seperti anda sedia maklum, bukan sahaja guru yang menantikan Hari Guru, malah para pelajar pun menantikan Hari Guru untuk meraihkan guru-guru mereka. Baik, dan bersama saya pada hari ini dengan tajuk Terima kasih Cikgu. Saya ada dua orang cikgu, seorang pesara dan juga seorang lagi cikgu yang masih bertugas, iaitu Cikgu Nazim Mustafa. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Sahih. Baik, dan juga seorang pesara guru, di mana Puan Rajinah Rasad. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Cik Zahir, terima kasih. Boleh saya panggil cikgu juga? Boleh. Oh baik, okey baik. Seperti yang kita sedia maklum, cikgu ni memang adalah individu yang kedua yang ditemui para pelajar selepas ibu bapa mereka lah. Betul. Jadi guru ni memang memainkan peranan penting untuk mendidik anak bangsa kita. Baik, soalan yang saya ingin ajukan kepada Cikgu Nazim dulu. Ya. Cikgu Nazim, macam mana permulaan kerjaya cikgu dan mengapa memilih kerjaya seorang guru ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, kenapa saya pilih kerjaya sebagai seorang guru ni? Okey, saya cerita daripada awal. Baik. Saya memang tak ada apa-apa cita-cita ketika saya tingkatan 5. Maksudnya saya memang tak tahu nak jadi apa. Ada orang dah ada plan nak buat medik, nak pergi ke bahagian bidang engineering dan sebagainya, tapi saya memang tak nampak. Cuma saya ada dua benda lah yang trigger kepada saya ni. Pertama sekali, saya setiap kali Hari Guru, saya sangat suka dengar lagu Hari Guru. Itu pertama. Okay, yang kedua, saya tak tahu ini apa yang saya rasa lah. Kawan-kawan saya mungkin kata benda lain, tapi saya rasa saya kalau orang minta tolong bertanya, saya akan cuba sebaik baik untuk jawab. Jadi disebabkan hal itu, saya serahkan kepada takdir. Dan akhir sekali arwah ayah saya lah berikan pendapat dan sebagainya. Saya daripada matrikulasi waktu tu dapat tawaran ke IPG. Jadi saya pun tanpa fikir panjang, kiranya patuhlah kepada orang kata orang tua kan. Jadi Betul. pun saya melanjutkan perjalanan ke IPG. Itu permulaannya lah. Baik, cikgu mula mengajar sejak tahun berapa cikgu? Okey, saya mula mengajar sejak tahun 2010 di Selangor, di daerah Hulangat, sehingga sekarang masih kekal di sekolah yang sama. Dan cikgu mengajar subjek apa tu cikgu? Okey, pada mulanya kalau ikutkan saya punya meja adalah pendidikan jasmani, tetapi biasalah bila ada kekurangan guru di satu sekolah, kita akan mengisi kekosongan tersebut. Jadi saya ada ajar subjek yang teras jugalah, macam matematik, dan kemudian saya beralih kepada sains selepas itu. Baik, sains satu subjek yang agak susah lah bagi saya masa saya belajar dulu. Walaupun memang saya tak berapa minat sains, tapi tak apa, saya akan tanya soalan sains pada hari ini ya. InsyaAllah. Baik, InsyaAllah. juga soalan yang kedua saya akan ajukan kepada pesara guru kita, Cikgu Rajinah Rasad. Cikgu, Ya. pastinya Hari Guru ni satu kenangan yang terindah lah buat cikgu pada ketika itu. Memang sepanjang perkhidmatan, satu hari yang sangat penuh nostalgia lah bagi saya. Mungkin cikgu boleh, apakah kenangan yang menjadi satu memori terindah, mungkin cikgu boleh kongsikan kepada kami? Sebenarnya sepanjang perkhidmatan saya, semua tu adalah memori terindah, tetapi yang paling menyentuh hati saya lah, ada murid yang memberi hadiah sekeping kertas buku sekolah yang dilukis sendiri dan ditulis untuk Teacher Rajinah, I love you. Itu Cukup menyentuh ni. menyentuh hati dan love, dan saya simpan sampai sekarang. Allah, cikgu cakap menyentuh jiwa kamu. Benda Allah. simple tapi Benda simple very tapi touching. very touching sebab Very touching, betul. Saya tahu dia tak mampu nak beli, tapi dia nak bagi juga. usaha dia cikgu. Ya, Usaha dia tu, Ya. Allah. Masya-Allah. Saya harap student pelajar cikgu tu berjaya sekarang ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, mungkin asam garam mengajar kan cikgu. Jadi apakah pengalaman yang boleh katakan memberi satu cabaran lah mendidik anak bangsa pada ketika cikgu mengajar dulu? Cabaran tu sebab kita ditugaskan, kita tidak boleh memilih murid. Jadi murid yang diberikan kepercayaan kepada kita untuk diajar tu, kita kena kenal dan kita kena pastikan murid tu berjaya, insya-Allah. Tetapi cabaran yang paling lah bagi diri saya lah, orang lain saya tak tahu, apabila PPSMI mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, dan saya
asalnya cikgu bahasa Melayu kena mengajar dalam bahasa Inggeris. Itu satu cabaran yang besar untuk diri saya, dan juga saya kena menggunakan komputer dan juga LCD yang waktu tu kena tolak pakai troli. Saya masih Kena ingat. pasang mesin Yes, cahaya betul. pemberani. Saya berada bersama Itu itu. satu cabaran besar bagi diri saya sebab saya kena gunakan teknologi itu dalam masa yang singkat, dan saya kena ajar dalam bahasa Inggeris. Tapi Alhamdulillah berkat sokongan keluarga, rakan-rakan, pentadbir, Alhamdulillah saya boleh laksanakan setakat itu. Terima kasih cikgu. Ini yang dikatakan cikgu ni ibarat lilin yang membakar diri sendiri. Betul. Kerana cikgu membakar diri cikgu untuk menerangi para pelajar yang lain. Terima kasih cikgu di atas pengorbanan cikgu. Baik Cikgu Nazim, cabaran, kita bercakap mengenai cabaran. Cabaran masa dulu lain, cabaran masa sekarang lain. Cabaran masa sekarang ni apa cikgu? Okey, cabaran masa sekarang yang pertama sekali ialah silibus yang agak mencabar. Okey, tetapi kita nak bagi murid rasa seronok, tak rasa benda tu berat. Maksudnya dia tengah pikul batu yang mungkin tak ramai orang boleh bawa, tapi dia boleh bawa sebab kita bagi dia semangat untuk dia teruskan. So itu cabaran lah. Dan pada permulaan awal kita mengajar tu, kita ada rasa macam kenapa anak murid saya ni susah nak pandai, kenapa mereka susah faham. Tapi sebenarnya bila balik kepada asasnya, kita ni bertugas ataupun ditugaskan untuk menyampaikan ilmu. Yang nak bagi pandai ni berbalik pada pencipta kita lah, iaitu Allah SWT. Jadinya saya tak fikir panjang sangat. Maksudnya kita teruskan jalan. Yang penting anak murid kita dalam keadaan yang seronok dan gembira lah. Dalam kelas kita serius, tapi di luar saya anggap mereka macam anak-anak. Kita boleh burau senda. Dan kelas pun ada waktu kita boleh gelak-gelak. Betul ke Puan Gina? Ya, Tapi waktu kita serius, you must be very serious. Sebab kalau tak, awak takkan dapat apa yang cikgu nak sampaikan. So itu antara cabaran lah. Baik, juga saya rasa satu lagi cabaran bila cikgu cakap ni, cabaran tentang mata pelajaran yang agak kompleks. Jadi rungutan ibu bapa ni juga satu cabaran juga. Ya. Macam mana cikgu atasi rungutan ibu bapa mereka ni? Okey, cabaran rungutan ni biasalah sebab zaman mereka memang berbeza dengan zaman anak-anak sekarang ni. Jadinya kita seboleh-bolehnya kita memang close dengan parents, sebab macam di sekolah saya pun memang kita ada sarana macam saluran seperti WhatsApp group. Jadi parents boleh tanya directly kalau apa-apa masalah dengan mata pelajaran, dan anak mereka pun yang mana ada phone, yang ada WhatsApp, boleh directly tanya dengan kita. Jadi kita nak buang barrier ataupun halangan tu supaya mereka lebih rapat dengan kita. Itu caranya lah, salah satunya. Tapi nak kata susah sebab parent ni ada macam-macam. Betul, macam-macam kan. Cumanya gitu. yang selagi mampu kita boleh buat, kita buat. Macam itulah, kita cuba yang terbaik lah untuk parents juga. Okey, baik cikgu. Cikgu Regina, Ya. tentang cabaran, kita dah menyentuh tentang cabaran. Jadi tentang pembelajaran, sesi mengajar. Perbezaan dengan zaman cikgu sekarang ni dah zaman dah kita lalui peredaran masa, dah teknologi dah semakin canggih. Zaman dulu mungkin ada kekurangan teknologi. Ya. Jadi macam mana cikgu mendapatkan info ataupun mengajar anak murid cikgu untuk menyampaikan yang terbaik? Saya rasa saya berada di, sebab saya dah lebih 30 tahun, saya berada di 3 zaman yang berbeza. Sebelum PPSMI dan yang baru-baru ni menggunakan IT. Pada saya cabaran tu memang ada, tapi kita sebagai seorang guru kena menyesuaikan diri dan mencari bahan mengikut keadaan. Kalau zaman saya mula-mula ditugaskan dulu, saya ditugaskan di sekolah Felda. Dan di sana memang kekurangan barang tu ada tapi terhad. Jadi caranya kita guna barang yang ada dan kita cuba bina sendiri. Buat sendiri ataupun kita berkongsi idea dengan cikgu-cikgu, kita buat bahan bantu mengajar yang kita boleh kongsi. Itu. Yang keduanya, kita gunakan nature semula jadi, apa yang ada, jadi kita gunakan. Dan cikgu tu kena kreatif lah. Nak tak nak, supaya murid kita faham, kita kena kreatif dan cuba sedaya upaya berkongsi idea, sebab kita ni selalunya teamwork kan. Jadi kita berbincang dengan kawan-kawan. Dulu pun waktu saya mula mengajar di mana pun, teamwork tu sangat penting. Jadi apa-apa masalah kita bincang dengan kawan-kawan, dengan ketua panitia kalau di sekolah tentang masalah kita, dan kita berbincang dan kita cuba selesaikan. Dan masa tu sumber ilmu ialah guru.
guru segala-galanya, dan cikgu pun kenalah banyak membaca, cari bahan, gunakan pusat perpustakaan. Itu masa zaman dulu lah. Dan setelah tu bila PPMI, bila dah terbuka minda, kita lebih terbuka dan sekarang lebih mudah. Tapi cabaran lain pula bagi saya. Okey, baik. Cabaran lain tu macam mana? Sebab cikgu berada di 3 zaman yang berbeza. Jadi zaman cikgu mengajar di Felda lain, zaman mengajar di yang tengah lain dan yang terakhir lain. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit pandangan apa perbezaan di antara 3 zaman tu? Kalau saya berada di Felda dulu, dia kawasan agak pedalaman dan dia punya parents tu muda-muda masa tu. Saya umur 25 masa tu. Dan anak-anak murid saya ramai, 700 muridnya. Sekolah besar. InsyaAllah banyak, besar. Besar jugalah tu masa tu. Lepas tu di sana kita buatlah ikut keadaan. Kita ke Padang, kita bawa murid mata desa masuk kelapa sawit. Kalau masak yang paling saya ingat lagi, kalau kami camping, siap bawa batu lesung tu. Parent datang ramai-ramai. Seronok. Bawa kayu api. Memang seronok. Jadi itu lepas tu cikgu kena buat mural di dinding-dinding kita. Cikgu yang lukis sendiri? Ya. Saya ingatkan tu dipanggil para pelajar yang tak ada cikgu sebab saya mengajar sekolah rendah, cikgu. Tapi itu satu kepuasan sebenarnya, seronok bila tengok cantik. Bila saya berada di negeri sekolah yang kedua, di sekolah tanah 2 tahun. Sekolah kedua saya berada di wilayah 8 tahun. Lain pula cabarannya. Di situ sains diperkenalkan semula. Di situ penuh cabaran dengan anak saya baru membesar. Tapi alhamdulillah saya dicabar. Itu sekolah besar, 1000 lebih muridnya. Saya menjadi penyelaras tahun 6, muridnya 300 lebih. Muda waktu tu umur 30, saya sahut cabaran. Alhamdulillah dengan bantuan pentadbir, kepercayaan pihak sekolah, rakan-rakan sekerja dan juga sokongan suami, alhamdulillah saya boleh laksanakan. Dan sekolah ketiga sehingga saya pencen di Selangor 20 tahun, saya menikmati sepenuhnya sebagai seorang guru. Baik. Terima kasih Cikgu Regina. Nampaknya masa tidak mengizinkan, kita akan berhenti berehat seketika, tapi kita akan kembali dengan soalan-soalan yang lebih menarik. Dan bagi mereka yang ingin tanya soalan, boleh nanti PM tepilah. Baik, kita berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini. Kita harus memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Maka tumpuan kerajaan perpaduan sekarang adalah untuk meningkatkan segala usaha untuk memastikan ada keyakinan tumpuan baru yang boleh meningkatkan dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Kerana sistem politik dan tadbir urus tata kelola yang lebih baik, yang bersih dari rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Terima kasih kerana masih lagi setia dalam program Bual Konti bersama saya, Sahih Samsudin, dan juga dua tetamu istimewa saya, Cikgu Nazim dan juga Cikgu Regina. Baik, topik semakin hangat ni. Saya ada macam-macam soalan yang nak diajukan kepada cikgu berdua ni. Baik, Cikgu Nazim, Cikgu Regina, Sahih difahamkan yang Cikgu Nazim pernah bertugas satu sekolah dengan Cikgu Regina. Betul. Jadi mungkin seperti yang tadi Cikgu Regina cerita kat kami, yang teamwork. Jadi kerjasama sebagai satu pasukan tu macam mana? Masa tu Cikgu Nazim masih lagi freshie. Ya, betul. Jadi apa yang cikgu minta pertolongan daripada Cikgu Regina, dan juga apa yang Cikgu Regina dapat minta pertolongan daripada Cikgu Nazim? Mungkin saya bagi laluan kepada Cikgu Regina. Terima kasih Cik Syahir. Sebenarnya saya satu sekolah dengan Cikgu Nazim ni. Waktu tu Cikgu Nazim baru posting lah di sekolah saya. Dia seorang yang memang nampak dia seorang yang baik dan Baik. Alhamdulillah. Saya tapi dia malu-malu dengan saya sebab saya ni dah senior. Tetapi bila dia ditugaskan sebagai guru sains sebab kekurangan guru, jadi saya sangat bersyukurlah seorang cikgu yang baik, rajin
membantu saya dalam subjek sains. Tetapi yalah, kami ni satu panitia, satu teamwork. Saya pula kelemahan saya ni IT tak berapa pandai. Jadi bila ada masalah di makmal sains tu, saya akan bagi tahu dia, Nazim, tolong akak, LCD ni tak boleh pasang. Akak punya laptop ni macam mana? Itu. Dan saya pula bantu dia dari segi subjek lah, mengajar sebab dia baru, bukan major dia. Faham. Jadi sebenarnya sains ni ialah zaman kita belajar tu kita ingat lagi. Cumanya method ataupun kaedah pedagogi tu, macam mana cara nak deliver kepada murid, itu yang mungkin kita tak berapa nak pandai. Kita tahu ilmu tapi nak deliver. Jadi macam Cik Razina pernah kongsi dengan saya macam mana nak ajar 8 kata kunci tu. Saya ingat sampai sekarang. Dan kita memang guna sampai sekarang. Jadi itu adalah orang kata pahala kepada Cik Razina juga. Benda tu yang kita guna sampai sekarang. Jadi benda-benda macam tu lah, benda yang orang kata pedagogi ataupun kaedah pengajaran tu memang saya banyak adapt daripada Cikgu Razina, sebab ialah dia orang lama, pengalaman dia banyak. In return Cikgu Razina memang akan banyak bertanya tentang ICT. So saya rasa saya ada tenaga, Cikgu Razina ada kepakaran, jadi kita bergabung as a team, insyaAllah dia lebih baik lah dia punya result. Baik, mungkin Cikgu Razina boleh komen tentang sekarang sistem pembelajaran di mana tak ada peperiksaan yang major ataupun tak ada peperiksaan yang besar untuk murid sekolah rendah. Mungkin Cikgu Razina boleh bagi komen sikit. Pada saya ada pro and kontra dia. Sebab kalau kita full tentang penilaian saja, mungkin murid-murid yang tidak begitu nak belajar dia akan terkikir. Tapi kalau kita banyak sangat pun kepada tidak belajar pun tak bagus. Jadi saya rasa dua-dua tu penting. Cuma pemberatan tu bagi saya untuk peperiksaan bahagian pengetahuan tu lebih berbanding dengan kurikulum, sebab dua-dua tu dia berjalan serentak. Sebab satu je dia tak boleh. Sebab murid kita bukannya semua tu sama. Murid kita berbeza kebolehan dan juga pencapaian mereka pada pandangan saya lah. Baik, terima kasih Cikgu. Okey, baik, bercakap mengenai pembelajaran. Sekarang ni banyak ibu bapa dengan adanya media sosial ni, banyak sangatlah kita nampak ibu bapa yang merungut anak diberi hukuman ketuk ketampi lah, ada yang emosi dan fizikal. Mungkin Cikgu Nazim ada sedikit komen yang boleh dikongsikan. Atau adakah murid-murid zaman sekarang ni sampai tak boleh nak kena marah, tak boleh nak kena buat fizikal, sampai macam mana kita nak membimbing atau membentuk sahsiah mereka jadi seorang pelajar yang tak boleh ditegur. Jadi macam mana tu Cikgu Nazim? Okey, dari segi disiplin Cik Sari, saya mungkin tidaklah garang, tetapi suara saya ni kalau saya mengajar ataupun saya bercakap ataupun saya mungkin tertinggi suara, boleh dengar pada satu arah ataupun satu blok, memang suara sangat kuat. Jadi saya rasa untuk saya lah tidak ada keperluan untuk saya menyentuh murid, sebab apa kita bimbang satu perkara kita lost control, kita tak boleh kawal diri. Tapi maksudnya saya belajar dari segi psikologinya, kita nak tarik murid tu macam mana. Lepas marah dia, kita kena tarik balik attention dia supaya dia tidak terus tertinggal. Itu yang pada saya lah disiplin. Kalau kata masalah tu tak boleh diselesaikan oleh guru subjek dan kita pun bincang dengan guru subjek dia, memang murid ni ada masalah yang sama dengan guru-guru yang lain, jadi kita boleh refer dalam sistem, contohnya macam SSDM, kita boleh refer kepada guru disiplin dan juga kepada guru kaunselor. So mereka yang ada orang kata authority untuk nak buat hukuman yang agak berat lah. Maksudnya kita sentuh murid tu adalah hukuman berat lah sekarang ni. Kalau tak, memang kita lebih kepada psikologi, kita lebih kepada bahasa kita, cara kita nak tarik murid tu. Yalah, tapi akan ada juga murid yang keletihan dekat tidur biasa, tapi kita tarik balik, pergi basuh muka, lepas tu buat exercise sikit, macam tu lah. Tapi sebelumnya saya nak elakkan hukuman yang negatif, yang meninggalkan kesan. Kalau kita nak bagi hukuman tu, biarlah hukuman tu ada faedah pada murid. Contoh kita soal pasal kata kunci, pun boleh ubah dan sebagainya, itu lebih baiklah pada pendapat saya. Baik. Okey, terima kasih Cikgu Nazim. Mungkin pendekatan Cikgu Razina berbeza sebab Cikgu tiga zaman yang berbeza pastinya. Mungkin pendekatan Cikgu lain. Mungkin Cikgu Razina boleh kongsikan? Terima kasih. Saya pun seperti Cikgu Nazim juga, nak kata baik sangat tidak, nak kata garang tu pun boleh tahan. Sebab jawatan saya selalu di sekolah ialah disiplin, pengawas, menyelaras tahun 6, kebanyakannya lah. Tapi pada saya, murid kita ni ada pelbagai. Ada daripada
latar belakang yang berbeza dan keluarga yang berbeza. Jadi kita pun kena faham. Pada saya, kita kenal pasti murid kita. Kita kenal murid ni macam mana. Kadang-kadang pada saya lah, ada murid saya ubah tempat. Waktu cikgu kelas dia letak tempat lain. Waktu saya letak murid yang baik sangat tu kat depan saya. Faham kan cikgu saya tu? Okey, saya faham. Saya faham. Okey. Dia terbalik. Yang baik sangat. Baik sangat. Saya kadang-kadang meja guru tu, saya mengajar di Mak Mas. Baik. Meja guru tu, sini siapa, sini siapa, saya letak yang baik-baik itu. Baik, betul. Jadi senang saya kawal dia. Yang keduanya, kita bila dah kenal murid ni, insyaAllah dia tak boleh nak tipu kita. Betul. Dan saya pula jenis, saya garang dan saya sayang anak murid saya tahu. Sebab apa-apa saya buat, saya bagi tahu. Saya kata besok kita nak buat eksperimen kan. Kalau sains 2 waktu, saya buat pengenalan dulu. Yang kemudian yang 3 waktu punya, saya akan buat eksperimen. Okey, lusa kita nak buat eksperimen ini kita belajar ni. Saya bagi tahu. Siapa tak siap kerja hari ni, nanti 2 hari lagi, hari Khamis kita buat eksperimen. Awak tak boleh buat eksperimen. Duduk sebelah aja. Bukan saya nafikan, dia duduk sebelah dia tak boleh pegang. Murid ni pegang beaker pun dia suka. Betul. Tengok tu pun dia suka. Jadi kan itu langkah pertama lah saya buat. Jadi bila hari berikutnya, bila dia datang sekolah, masuk kelas, pertama saya mesti pastikan murid sedia. Itu disiplin lah. Jangan haru-biru kita mengajar, tak. Saya tengok semua clear, duduk elok, dengar cakap, bagi salam. Okey, saya buka buku. Mana kerja yang saya bagi? Saya cek seorang-seorang. Sebelum tu saya bagi tahu, siapa tak siap kerja, berdiri tepi. Ada yang menipu saya tu, beranilah awal-awal. Saya cek satu-satu, okey. Yang tak siap kerja duduk tepi, kenapa? Saya tengok sikit, okey. Siapkan sekarang. Sempat siapkan. Orang lain dah ready dah ni, saya dah siap dah bahan apa semua. Itu denda yang pertama lah. Kalau denda yang kedua, adalah juga macam itu juga. Kalau dulu saya mengajar matematik, saya bagilah 10 soalan. Saya akan cek besok. Kalau tak siap, saya kata kalau tak siap besok, saya rotan. Saya pakai pembaris lah. Memang saya cek seorang-seorang. Saya akan buktikan sebab apa? Saya akan cek seorang-seorang satu-satu buku tu. Saya ambil masa 5 minit, 10 minit. Memang penadatannya tampak sikit. Dan selain pada denda, saya juga bagi ganjaran kepada murid saya. Saya selalu beli gula-gula yang dia suka. Beli pensel yang saya dengan smiley. Kalau dia orang lulus peksa, kalau yang gagal lulus 5 markah je, saya bagi hadiah kecil-kecil lah. Kalau dapat A, dapat RM10, saya bagi duit saya sendiri. Bukan saya bagi itu sebagai rasuah, tapi saya kata cikgu bagi hadiah. Sebagai motivasi ya, sebagai motivasi. Itu yang saya buat. Dan saya guna duit saya sendiri. Masa tu cikgu, ibu apa mereka yang mana anak-anak yang telah kena pukul pembaris tu tak ada buat laporan ataupun Saya cakap ni lah, masa mereka dah besar 30 tahun, tidak ada parent yang komplain pada saya. Alhamdulillah. Dan kebanyakan parent tu semua jadi kawan baik saya, semua berwhatsapp dengan saya, datang rumah saya bila raya, bila dia orang nak kahwin apa semua, mesti jemput saya. Sampai sekarang saya dah pencen pun, selama hari ni cikgu Masya Allah, maknanya cikgu dapat nampak perubahan pelajar cikgu daripada sekolah rendah hingga ke yang dah kahwin, ada anak semua. Ya, betul. Masya Allah, ni hebat cikgu kenangan ni. Sekarang ni satu soalan lah, sebab cikgu sekarang dah 14 tahun mengajar. Jadi saya pastinya cikgu-cikgu freshie zaman sekarang ataupun gen yang paling latest gen ni. Betul. Cikgu dah 14 tahun mengajar. Jadi pastinya ada budak-budak yang baru lepas pada maktab perguruan yang mengajar, di mana mereka menggunakan aplikasi TikTok ni, datang sekolah make up cantik bagai. Itu macam mana Cikgu Rajinah dengan Cikgu Nazim melihat perkara ni? Saya pasti cikgu pun agak aware dengan perkembangan TikTok ni, dengan cikgu-cikgu yang comel-comel, pakai cantik-cantik. Kadang-kadang yang bawa bapak single ni pun yang ada nak tambah kota tengok cikgu. Komen cikgu mungkin sebagai penutup soalan saya pada malam ni. Pada saya benda tu tak salah, yang penting dia terkawal. Dan isi itu penting juga, apa yang kita keluarkan tu, niat kita. Tetapi kami sebagai penjawat awam kena jagalah tingkah laku kita dan apa yang kita lakukan. Sebab kita ni guru. Betul. Guru adalah pendidik, menjadi contoh kepada anak murid kita. Dan
Boleh saya sampaikan Boleh? Hari Guru? Boleh, silakan. Saya ucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga guru, rakan-rakan saya di ID KL yang hampir nak bersara dah, kepada mantan-mantan pentadbir saya, kepada kawan-kawan di sekolah lama saya, adik-adik saya, keluarga saya. Kami ada 4 beradik jadi guru, dan sekarang anak saya baru sebulan jawatan sebagai seorang guru. Masya Allah. Alhamdulillah. Legasi itu sampai ke anak. Kepada Kakak Farah, selamat Hari Guru semua. Dan ingat, setiap kali kita menyambut Hari Guru, kita menyanyikan Hari Guru, itu adalah ikrar kita kepada diri kita, kepada anak-anak murid kita, kepada profession kita dan kepada negara kita. Semoga apa yang kita lakukan itu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. InsyaAllah. Balik kepada topik tadi Ya, kita lihat. okey. Ringkas padat dan juga ucapan untuk rakan-rakan sekerja cikgu. Okey, jadi saya melihat perkara ni dia kurang relevan sebab sekarang ni kalau kita tanya dalam kelas, kita borak-borak dengan murid, awak nak jadi apa? Saya nak jadi influencer, saya nak jadi YouTuber. Okey, dia sebenarnya dia bukanlah satu masalah, tetapi kita takut apa yang mereka buat tu perkara yang boleh mendatangkan perkara yang negatif lah. Kena negatif lah. Kalau kita pun ada guide panduan dari segi agama, kita pun dah ada. Awak nak buat, make sure konten tu bermanfaat, boleh jadi pahala pada awak dan bukan jadi dosa. Kalau kita buat konten macam contoh lah kan, kita tak nak anak murid kita menari contohnya kan, ataupun buat benda yang tak baik, kita pun tak boleh buat. Simple as that. Betul tak? Jadi kita kena jadi role model. Macam Cikgu Regina cakap tadi pun, kita sebagai role model kita kena fikir apa yang kita nak post ni, adakah benda ni bermanfaat pada murid kita ataupun orang yang tengok. Kalau tak ada manfaat, kita kena limitkan. Jadi kita tak nak anak murid kita esok dia dah jadi satu kebiasaan. Alamak, cikgu dulu buat, saya takkan tak boleh buat. Dia takut jadi macam tu. Dia jadi normalisasi. Jadi saya rasa itu pendapat saya, dan saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua, terutamanya ibu saya, Kartini binti Abdul Rani. Isteri saya juga seorang guru, guru pernikahan khas, Puan Nur Zuraida. Guru-guru saya di SK Jitra, Sekolah Kemasan Jitra, SMK Jitra, IPG Kampus Islam, IPG Ipoh, dan seterusnya rakan-rakan guru yang saya kenal. Selamat Hari Guru saya ucapkan kepada semua, dan semoga kerja buat kita ni diberkati oleh Allah Ta'ala, insyaAllah menjadi saham akhirat kita yang terbaik, insyaAllah. Amin amin rabbal alamin. Amin amin. Terima kasih Cikgu Regina, terima kasih Cikgu Nazim kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Bual Konti pada malam ni. Baik, itu dia topik perbincangan yang sangat menarik bersama dua orang guru, Cikgu Nazim dan juga Cikgu Regina. Kami di Bual Konti ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang berada di luar sana. Ingat, anda umpama lilin yang membakar diri untuk menerangi para pelajar di negara kita. Baik, sekali kita bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Waalaikumsalam.